Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel. Seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam ya terbang ke Rusia dalam siri lawatan kerja. Jadi kita rakyat Malaysia mendoakan ya supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa kuat, sehat dan juga dilindungi kesihatan, keselamatannya walau dimanapun Perdana Menteri kita ini berada. Dan juga semoga semua yang dibincangkan itu berjalan dengan lancar, sahabat-sahabat semua. Khususnya seperti mana yang kita tahu, antara mungkin yang akan dibincangkan adalah penyertaan Malaysia kepada BRICS. Rusia adalah salah satu negara yang menumbuhkan yang bersama-sama dengan BRICS ini. Jadi kita harapkan juga ya perkara ini menjadi berjalan lancar dan kita dapat berharap ya untuk dapat menyertai BRICS ini yang akan memberikan banyak manfaat ya kepada negara kita khususnya. Jadi sahabat semua, saya ingin memberikan sedikit perkembangan ya berkaitan dengan lawatan ini ya, yang mana dikatakan masa untuk perkukuh kerjasama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun tiba di Rusia pada pagi tadi. Jadi tanpa buang masa, izinkan saya untuk berkongsi kenyataan media ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Rusia ya di Vladivostok, Persekutuan Rusia untuk lawatan kerjanya selama 2 hari. Sejak dilantik Perdana Menteri pada tahun 2022, ini adalah lawatan sulung Anwar ke Rusia yang merupakan rakan dagangan ke-8 terbesar negara kita Malaysia dalam kalangan negara Eropah. Dalam catatan di Facebook, beliau berkata kunjungan ini akan membawa manfaat yang terbaik kepada negara, terutamanya dalam memperkukuhkan kerjasama serta hubungan kedua-dua negara Malaysia dan Persekutuan Rusia. Mengikut jadual, Anwar yang juga Menteri Kewangan akan menghadiri Forum Ekonomi Timur ke-9 yang akan berlangsung pada 3 hingga 6 September. Beliau akan menyampaikan ucapannya pada sidang pleno pada 5 September iaitu esok. Dalam lawatan itu juga Anwar akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga dijangka akan mengulangi hasrat Malaysia untuk menyertai organisasi antara kerajaan BRICS kerana Rusia memegang jawatan pengerusi BRICS. Jadi untuk rekod pada tahun 2023, jumlah perdagangan dua hala meningkat sebanyak 15.6% kepada 14.22 bilion ringgit ya berbanding RM12.3 bilion ringgit pada tahun 2022. Itu dia sahabat semua. Seperti mana yang saya katakan, antara yang turut akan dibincangkan oleh Perdana Menteri kita bersama dengan Rusia ni adalah berkaitan dengan penyertaan BRICS, Malaysia ke BRICS, kerana Rusia adalah memegang jawatan pengerusi BRICS itu sendiri. Jadi kita harapkan dengan perjumpaan ini ia akan meningkatkan ya peluang negara kita untuk menyertai BRICS, yang mana pastinya ya perkara ini akan memberikan manfaat ya kepada negara, khususnya ya juga kepada rakyat, kerana apabila ramainya jumlah dagangan, ekonomi akan bertumbuh, maka ekonomi negara juga akan bertumbuh, dan apabila ekonomi negara akan bertumbuh, pendapatan KDNK negara bertumbuh dan banyaklah yang boleh disalurkan bantuan-bantuan ya kepada rakyat yang memerlukan. Jadi itu antara satu perkara. Dan sebelum saya akhiri, satu lagi perkembangan ya yang berkaitan dengan pelaburan. Dikatakan jumlah pelaburan meningkat lagi. Mengapa? Ini antara sebabnya sahabat-sahabat semua. Mungkin walau-walau ini tidak tahu apa itu pelaburan. Yang mereka tahu ini sebar berita palsu, menghasut dan sebagainya. Jumlah pelaburan yang diluluskan untuk separuh pertama tahun ini melonjak 18% tempoh sama tahun lalu. Jumlah pelaburan tahun ini adalah 160 bilion ringgit ya, umum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya kesemua pelaburan ini melibatkan hampir 3,000 projek baru yang akan membuka lebih daripada 79,000 peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Tambah lagi, ini menunjukkan agenda reformasi oleh kerajaan membuahkan hasil, terutamanya dengan KDNK sebanyak 4.2% pada suku pertama 2024 dan 5.9% pada suku kedua 2024 melangkaui jangkaan. Jadi sehingga suku kedua iaitu pada bulan
Jun, ya. Jadi KDNK kita ya meningkat kepada 5.9%. Tahniah kita ucapkan. Jadi ini menunjukkan sebenarnya ekonomi kita berada pada landasan yang tepat. Walaupun ada pimpinan-pimpinan khususnya seperti Haraka, pemimpin-pemimpin daripada PAS menyatakan ekonomi kita teruk, rakyat mati kelaparan, tapi ada beg LV dibawa berjalan-jalan ke sana dan ke sini. Ya. Yang kebuluran itu di negeri mereka, di negeri yang diperintah oleh PAS, kerana kerajaan PAS itu gagal untuk membantu kebajikan rakyat-rakyatnya, sahabat-sahabat semua. Jadi apa pula? Ya, mereka mengaitkan kerajaan pusat dan sebagainya. Seperti mana kita tahu, kerajaan kita, ekonomi kita, pelaburan kita, nilai ringgit kita, saham kita meningkat. Pendapatan kita walaupun agak sedikit ya, tapi ya konsisten di sana, sahabat-sahabat semua. Itu dia. Jadi Datuk Seri juga berkata bahawa beliau turut menggesa para pemimpin politik agar tidak mencampuri urusan perniagaan dan perdagangan. Kita telah memastikan dasar yang mengutamakan pembangunan dengan fokus nilai saksama yang turut mementingkan keuntungan syarikat dan kebajukan bekerja. Jadi saya masih ingat katanya ketika tenaga nasional diswastakan, laporan tahun pertama dibentang dan saya bertanya perihal pekerja di peringkat bawahan. Bagaimana dengan gaji mereka? Apa nasib anak sekolah? Jangan bebankan kerajaan kerana semua badan swasta memperoleh banyak wang, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sehingga ke hari ini nampaknya apa yang sedang diusahakan oleh kerajaan ini membuahkan hasil, sahabat-sahabat semua. Cuma yang tidak boleh terima kenyataan ya kepada perkembangan ekonomi kita, pendapatan kita, nilai ringgit kita yang mengukuh, pelaburan yang semakin meningkat adalah pihak-pihak pembangkang. Mereka saban hari ya, siang malam, pagi, sebelum tidur berfikir ya bagaimana untuk menyemai kebencian, yang menghasut dan juga membina persepsi naratif politik jahat, ya mengatakan ekonomi kita teruk, jatuh wang ringgit dan sebagainya, pelabur lari dan sebagainya. Adakah, ini yang menjadi pertanyaan saya, sahabat semua, adakah pembangkang, ahli-ahli parlimen pembangkang ini lebih suka kalau ekonomi kita ini runtuh, nilai ringgit kita jatuh, pelaburan lari, nilai saham kita jatuh dan banyak lagi? Adakah ini yang mereka mahu, sahabat-sahabat semua? Sebab dengan perkara baik yang sedang berlaku ya di dalam negara kita, tidak ada satu pun daripada pihak pembangkang yang cuba bersikap profesional untuk memberikan kredit kepada apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini, oleh menteri-menteri hari ini, oleh Perdana Menteri kita hari ini. Seakan-akan mereka mau menunjukkan kerajaan ini gagal, Perdana Menteri kita gagal, menteri-menteri kita gagal. Tapi hakikatnya, sahabat semua, semuanya sedang berjalan dengan baik, ya. Tapi yang tidak baik itu, yang meroyan itu pihak pembangkang. Mereka semakin takut. Mungkin ini sebabnya, sahabat semua. Ya, mereka semakin takut ya bahwa kerajaan ini semakin memulih, ekonomi kita bangkit, nama negara kita harus semakin disebut-sebut oleh dunia luar. Kerana apabila ini berlaku, mungkin mereka akan merasa takut, mereka tidak akan ada peluang lagi untuk menjadi kerajaan sampai bila-bila. Jadi apa yang mereka lakukan berterusan dengan menggunakan isu-isu sentimen seperti bangsa, agama, menyentuhan raja-raja dan sebagainya. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa keangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.